Baik, kita akan bincang sedikit tutorial iaitu berkaitan dengan chemical reaction of alcohol. Okey, so kita dah dalam kelas saya dah bagi dah mapping ni, mind map ni. Okey, untuk reaction of alcohol. So dia ada 6. Yang pertama adalah reaction dengan kumpulan satu. Okey, contoh dia seperti sodium, maka kita akan dapat garam dan juga hidrogen gas. Dan yang kedua, reaction dengan sama juga logam, tetapi logam kumpulan 2, contohnya magnesium. So dia akan dapat garam dan juga hidrogen gas. Dan yang ketiga, reaction dengan PCC, pyridium chlorochromate, dalam CH2Cl2, dalam inert solvent. So kita akan menghasilkan aldehyde. Ingat bahagian COOH ni akan bertukar menjadi CH2OH akan tukar menjadi C double bond OH. Seterusnya reaction dengan KMNO4. Okey, KMNO4 ingat ada acidic dan juga kena panaskan, di situ akan menghasilkan COOH lah, carboxylic acid. So yang itu spesifik untuk primary. Dan kalau secondary alcohol, reaction dengan KMNO4 acidic, panaskan, so dia akan menghasilkan ketone. Ketone, ingat. Dan satu lagi, so tidak semestinya kita pakai KMNO4, kita juga boleh menggunakan K2Cr2O7. Okey, K2Cr2O7 lah di sini. Alright, baik, di situ K2Cr2O7. Baik. Dan seterusnya yang kelima kat sini, so tindak balas dengan carboxylic acid, so dia akan dapat ester. Okey, ester, so make sure kena ada C double bond O kat situ. So ingat balik, ini adalah bahagian daripada alkohol. Okey, ini adalah daripada alkohol. So dia daripada sinilah. Dan sebelah sini pula, yang ini datang daripada carboxylic acid. Carboxylic acid, so datang daripada sinilah. Ni. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah tindak balas dengan H2SO4. Yang ni dah belajar dah dalam tajuk alkin, preparation of alkin. So dia akan dapat alkin dan juga air. Okey, so kita tengok contoh soalan tutorial. Baik, soalan nombor 6. Write the complete equation for the following reaction. Okey, so menulis chemical equation lah. So untuk yang pertama, yang A, 2-butanol. Kita tuliskan 2-butanol. Heated, panaskan, with acidified KMNO4. Maksud dia tindak balas dengan KMNO4. Acidify maksud dia acidic. Heated, panaskan. Maksud dia semua kena tulis. So tak boleh tertinggal satu pun. KMNO4. Okey, KMNO4 acidify, heated. Okey, so apa hasil dia? So kalau tindak balas oxidation, okey, ini tindak balas oxidation. Jadi mana bahagian yang akan dioksidakan? Ingat, semua tindak balas dalam organik dia hanya berlaku pada functional group. So inilah functional group, maksud dia bahagian sebelah kanan, bahagian sebelah kiri dia tidak berubah. Okey, so just copy and paste sahaja. Jadi maksud dia sebelah kiri ada CH3 tak berubah. Sebelah kanan ada CH2, CH3 juga tidak berubah. So yang berubah yang mana? Yang berubah cuma bahagian OH, C double bond O. Okey. Okey, sebab ini adalah secondary, maka dia akan dapat ketone. Okey, ketone. Baik, yang kedua. Okey, tengok tindak balas yang kedua, yang B. 2-methyl 1-propanol. 2-methyl 1-propanol. 2-methyl 1-propanol. So tindak balaskan dengan sama juga heated with acidified K2Cr2O7. K2Cr2O7 acidify, heated. Okey, so kena tulislah semua. Potassium dichromate
acidify heated. So apa hasil dia? Jadi kita tengok kat sini, sebab ini adalah primary alcohol, maka dia akan dapat carboxylic acid. Yang ini yang kita harus tahu. Jadi bahagian mana yang akan ditukarkan kepada carboxylic acid? Seperti yang saya mention sebelum ni, hanya bahagian functional group sahaja. Jadi maksud dia bahagian belakang ni just copy and paste sajalah. Jadi maksud dia bahagian belakang dia tidak berubah. CH3, CH, CH3. So bahagian ini yang akan kita tukarkan menjadi C double bond O, OH. Okey, selesai. Dan yang terakhir 1-hexanol. Okay, 1-hexanol. Okey, yang C. 1-hexanol. Okay. 1-hexanol react with PCC. Okay, PCC, ingat kalau PCC ni dia hanya satu saja hasil, iaitu aldehyde lah. Dan dia spesifik untuk primary alcohol. So betul lah, ini memang primary alcohol kan. Ini primary alcohol. Jadi bila react dengan PCC, pyridium chlorochromate, sudah pasti dia akan dapat aldehyde. Ingat, dia akan dapat aldehyde. Aldehyde. Jadi bahagian mana yang akan ditukarkan menjadi C double bond O? So bahagian ini sahaja. Belakang just copy and paste lah. So dia tidak berubah. Okay, alright. So sebelah sini tak muat, kita buat bawah sikit. Jadi belah sini just copy je. So dia ada CH3, CH2, 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 CH2. Okay, 2, 4, 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan bahagian CH2OH itulah yang akan ditukarkan menjadi C double bond OH. Right, selesai. Baik, itu soalan nombor 6. Seterusnya soalan nombor 7. Tuliskan dia punya compound lah, A sampailah F. Okay, A sampailah F. Jadi kita tengok yang pertama. Untuk A, kalau kita lihat di sini, so tindak balas dengan CH3, CH2, COOH, maksud dia akan dapat ester lah. Sini, ini seraca asal. Jadi dia akan bersambung pada O. Jadi kita padam sini, jadi sambungkan dengan. Okey, ini bahagian daripada alkohol. O kat situ, O tu pula bersambung dengan CH. CH tu pula ada CH3 dan dia pun ada satu lagi CH3 kat situ. So dia dapatlah ester. Maksud dia A adalah ester. Okey, seterusnya yang kedua, B yang kedua react dengan sodium. Okey. Jadi alkohol react dengan sodium, so dia akan dapat garam. Okey, ini asal, ini kita padamkan H, kita gantikan dengan Na. Okey, letak plus minus sebab di situ adalah ionic bonding. Dan akan ada hasil sampingan dia adalah hidrogen gas. Okey, hidrogen untuk gas kita letak simbol ke atas lah. Kalau precipitate, simbol dia ke bawah. Okey, seterusnya untuk C. Okey, untuk yang C react dengan KMnO4. Okey, sebab dia adalah secondary alcohol, maka dia akan dapat ketone, C double bond OH. Okey, D. Seterusnya untuk D. Okay, D ni tidak ada dalam silibus kita. PCl3 ni tak ada dalam silibus kita lah. Kalau ikutkan dia akan dapat haloalkin. Jadi tak payahlah yang tu. Seterusnya dengan E, reaction dengan H2SO4. Jadi kalau alkohol dia akan dapat alkin. Okey, so dia akan dapat alkin. Seterusnya F. F dengan iodine. Okey, kalau kita tengok dia ada metil karbinol kat situ. So jadi kita akan tulis F. So F tu akan dapat CH3. Ini asal. Ini saya tulis seraca asal. Okey.
Jadi bila react dengan iodine dalam NaOH, so bahagian ini kita padam, dia akan menghasilkan CHI3. Okey. Dan bahagian ini pun sama juga, kita padam, so dia akan dapat C double bond O minus. Okey, yang F maksud dia yang ini sajalah. F ni sebenarnya yang ini saja. Right. Okey, seterusnya G. Okey, G sama juga, G yang itu dengan magnesium. Okey, so ini kalau nak cantik kita gantikan tempat ni, asal dia alkohol dia gini. Jadi kita gantikan ni, letak dekat depan. Maksud dia OH letak dekat sini, CH dekat sini lah. So yang ini kita padam, kita gantikan dengan Mg. Mg ni adalah kumpulan 2, jadi 2 positif, sini ni 1 minus kan. So nak seimbangkan, kita kena letak bracket kat situ. Okey, sama juga, ada hasil sampingan dia adalah hydrogen gas. Baik, itu sahaja nombor 7. Next, nombor 8 kita dah bincang tadi dalam chemical test. Dan terakhir nombor 9. Belum, ni kedua terakhir. Okey, untuk nombor 9, alkohol C4H10O which has several isomers gave the following observation. Okey, so untuk jawab soalan ni, kalau nak lebih mudah, kita cari dulu isomer dia. C4H10. Okey, kita tengok ada berapa isomer. Yang pertama adalah, kita tahulah dia adalah alkohol kan, maksud dia yang pertama adalah butanol ataupun 1-butanol. Yang kedua adalah 2-butanol. Okey, yang ketiga adalah 2-methyl 1-propanol, dan yang keempat adalah 2-methyl 2-propanol. So maksud dia C4H10O, so dia ada 4 isomer. 1-butanol, 2-butanol, 2-methyl 1-propanol, 2-methyl 2-propanol. Okey. Baik, okey, kita tengok yang pertama. Isomer L. Okey, dia kata isomer L. Okey, L yang mana satu? Okey, ataupun kita buat je lah kat situ terus. Okey, isomer L give negative result with Lucas. Okey, bila disebut dia kata negative result with Lucas, tadi kita dah tengok kan dalam chemical test, maksud dia apa kelas alkohol dia. Jadi kita boleh beritahu kat sini L mestilah primary alkohol lah. Sebab primary alkohol bila campur dengan Lucas reagent, so dia tidak akan dapat cloudy even after 10 minit ataupun after heating. Dan dia kata form butanoic acid. Form butanoic acid bila oxidize with acidified potassium dichromate. Jadi maksud dia mesti primary lah. Okey, primary. Jadi kita carilah mana satu primary. So daripada isomer yang kita dah buat tadi, so yang kita dapat primary adalah yang ini, yang pertama. Okey, yang kedua yang mana? Yang primary. Okey, ini juga adalah primary. Alright. Okey. Tak apa, kita biar dulu. Kita tengok pula yang kedua. Yang kedua, isomer M. Okey, isomer M. KM adalah optical active. Okey, optical active ni kita tak belajar, tak ada dalam silibus kita lah. Okey, biarkan kat situ. Dan give positive result with iodine ataupun iodoform lah. Jadi maksud dia bila dia kata iodoform, so dia mesti kena ada methyl carbinol. Maksud dia M mesti ada methyl carbinol. Jadi mana satu yang ada methyl carbinol? Okey, kita cuba cari yang ada methyl carbinol. Okey, inilah dia methyl carbinol. Okey, itu saja. Udah. Jadi maksud dia, okey, kita boleh tulislah jawapan. Tak payah buang masa lagi. So ini adalah M. Okey. So ini adalah L. L boleh itu. Okey, boleh ini juga mana-mana. Dan yang sekali isomer N react instantly with Lucas. Okey. Okay, yang terakhir dia kata N dia kata instantly react. Maksud dia react immediately.
serta-merta. Dengan Lucas dia react immediately. Jadi maksudnya kita dah tahulah. So N mestilah tertiary. Jadi mana satu tertiary? So inilah tertiary. Jadi N di situlah. Okey, tak payah baca lah yang lain. Dapatlah jawapan dia. So itu adalah N. Baik. So itu sahaja. Right, selesai. Okey. Dan dia dekat sini kan, dia kata that does not decolorize. Maksudnya tidak benda balas dengan potasium. Maksudlah tertiary alkohol tak boleh dioksidakan. Okey, jadi L ada dua jawapan. Macam ni boleh, macam ni boleh. Okey, lepas tu sorry. Silap. Okey, maafkan saya. L tidak boleh ini. Kenapa tak boleh ini? Sebab ada satu statement kat atas ni dia kata L bila dioksidakan dia dapat butanoic acid. Maksud dia butanol sahaja yang boleh dapat butanoic acid. Okey, so memang spesifik lah. Maksud dia L yang atas ni, ni adalah L. Ni adalah L. Okey, maksud dia butanol. Lepas tu M adalah metil yang ada metil karbinol. Okey, ni dia tu butanol. Dan N adalah tertiary alkohol. Okey, so ini sahaja jawapan dia. Okey, ini tak adalah. Okey, so yang ini tidak ada. Ini tak ada ni. Baik, so itu sahaja soalan nombor 9. Dan yang terakhir soalan nombor 10. Okey, ada structure A. So dia dapat daripada A kat situ. Okey, dia dapat B. React dengan sulfuric acid, dia dapat B. Okey, maksudnya kalau ini adalah alkohol, A adalah alkohol. Okey, kita dah boleh cari clue sebenarnya. Bila kata ini adalah alkohol, so bila react dengan sulfuric acid, kita akan dapat alkin. Okey, react dengan alkin and then react dengan C, dia dapat halo alkin. Okey, ini adalah halo alkin. Dan kalau kita tengok sini, daripada A ni adalah alkohol. React dengan potassium dichromate, panaskan, ada panaskan tertinggal dekat sini. So dia dapat D. D ada 2 lah. Jadi bila D 2 kat sini adalah carboxylic acid. Okey. So di situ adalah carboxylic acid. Jadi kat mana clue dia? Baik. So clue yang kita boleh cari kat sini. Okey, bila dia kata D ni akan dapat carboxylic acid. So apa yang kita boleh anggap? So di sini mestilah primary alkohol lah. Mesti primary. Sebab kalau secondary, so sini akan dapat keton. Okey, kalau keton oksigen cuma ada 1, dia tak boleh ada 2. Jadi maksud dia di situ adalah primary. Baik. Kalau C4H10 tadi kita dah tengok dia punya isomer C4H10O. Jadi kalau ikut isomer dia ada 2 compound yang kita boleh buat primary. Pertama begini, 2 metil, 1 propanol, ataupun 1 butanol. Okey, kedua-duanya adalah primary. So ini primary, ini juga adalah primary lah. Jadi yang mana satu? Okey, saya kalau ikut daripada clue kat sini, so kita boleh pilih saja. Mana maksud dia? A boleh jadi yang ini. Okey, sebab dia primary. So A juga boleh jadi yang ini. Syarat dia mesti primary sahaja. Itu sahajalah. Okey, jadi daripada situ kita boleh dapat clue dia. Maksud dia clue dia ada di sini. Ni clue dia ada di situ. So kalau kita jawab A, okey, katakanlah saya ambil A yang bawah ni kan. So bila A adalah 1 butanol, maka B yang kita akan dapat adalah 1 butin. Okey. Dan C yang kita akan dapat, okey, C adalah halo alkin kan. So dia akan dapat ginilah, 2 chlorobutin. Okey, 2 chlorobutin. Dan D yang kita akan dapat adalah butanoic acid. So ini adalah butanoic acid. Okey. Jadi sorry, ini bukan C. So yang halo alkin ni adalah yang ni lah. Okey, C tu adalah reagent. Jadi reagent C tu adalah HCl lah. Right? Reagent C tu adalah HCl. So yang ini 2 chlorobutin ni adalah
compound daripada C4H9Cl. Okey, jadi itulah jawapan dia yang kita boleh buat. Maksudnya A adalah 1-butanol, B adalah 1-butin, D adalah butanoic acid dan C adalah HCl. Tapi boleh juga kalau kita nak jawab A itu adalah ini. So maksud dia ini pun boleh juga. Jadi kalau A adalah 2-methyl-1-propanol, maka B dan juga D juga bergantung kepada, akan ikut structure A. So maksudnya dia akan ada satu branch di situ. Itu sahaja. Terima kasih.